Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. So, hari ini Uncle akan share lagi beberapa tips ataupun isu syariah di Mahkamah Syariah untuk Uncle kongsikan dengan Uncle punya follower ataupun viewer yang baru join Uncle punya FB, Telegram maupun mana-mana lah media-media elektronik. So, Uncle seperti biasa akan membuat perkongsian mengenai isu-isu ataupun tips-tips di Mahkamah Syariah. So, hari ini Uncle mau bawa tajuk dalam isu nafkah. Ramai lagi suami ataupun isteri yang tidak faham apakah yang dimaksudkan dengan nafkah isteri. Macam mana seorang isteri itu mahu tuntut nafkah dia kepada si suami. Apakah tanggungjawab suami di dalam memberikan nafkah isteri itu? Sebab banyak yang keliru nih, para suami ni dia bagi nafkah. Setakat yang Uncle fahami, kebanyakan suami-suami di Malaysia beranggapan apabila sudah beli barang dapur, sudah sediakan rumah, so maksudnya sudah terlepaslah tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada isteri. Itulah anggapan para suami ni ataupun lelaki-lelaki yang sudah berkahwin ni. Dia menganggap nafkah isteri itu ialah beli barang dapur dan ada rumah tempat tinggal. Itulah yang selalu difahami kebanyakan lelaki ataupun suami di Malaysia. Okay? So, sebelum Uncle mau start lebih panjang, Uncle mau berkenalan dulu dengan mana-mana Uncle punya followers ataupun viewer yang join dalam live Uncle pada kali ini. So, Uncle mau tanya suara Uncle clear ke tidak? Okay, boleh say hi, bagi salam ke kan? Mau beritahu dari mana, Tuaran ke, Keke ke apa. So, hari ini kita punya cuaca ni mendung, hujan. So, Uncle mau tanya apa nak, Uncle punya suara ni clear ke tidak. So, okay, ada siapa-siapa di talian sekarang yang boleh respon sama Uncle? Sebelum Uncle meneruskan, okay, boleh orang cakap share dengan kawan-kawan supaya kita boleh sama-sama share ilmu pada hari ini. So, selepas Uncle sharing ini, kita boleh, Uncle akan buka kepada semua follower Uncle maupun yang viewer ni untuk tanya soalan-soalan mengenai syariah, undang-undang syariah, untuk kita belajar sama-sama, sharing sama-sama mengenai isu yang selalu menjadi orang cakap menjadi tanda tanya. Okay, so hari ini Uncle mau explain mengenai nafkah isteri. Apakah perkara-perkara yang merangkumi nafkah isteri itu? Okay, kebanyakan orang yang macam Uncle cakap tadi lah, bila sudah beli barang dapur, lepas tu ada rumah, tak kisahlah bilik sewa kah, rumah sewa kah, dia anggap itu sudah lengkap memberi nafkah kepada isteri dia. Actually itu belum lengkap, okay? Okay, dari Masira Ishak, Assalam, Masira dari Papar, line clear. Okay, thank you Puan Masira. Waalaikumsalam. Dari Liza, Puan Liza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan. Tuaran pun clear, suara Uncle. Pelajar so, okay. UIM clear, Shah Alam. Okay, pelajar UIA. Kami Amani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Amani, thank dari you. Kunak. Dari Kunak pun clear. Okay, so kalau clear kita boleh teruskan. So, hari ini Uncle mau kasih clear mengenai nafkah isteri. Banyak yang keliru. Adakah mereka telah diberikan nafkah yang betul ataupun sekadar baru sebahagian nafkah yang diberikan? Okay. Secara amnya nafkah isteri ni ada 5 channel. Okay. Pertama adalah makan minum isteri, duit belanja dapur dan bil-bil. Ini kebanyakannya suami, kebanyakan di Malaysia ni dia memang
produce ataupun memang bagi. Kebanyakan suami dia memang, tapi ada juga yang tidak belanja dapur kan. Yang kedua, okey, yang first tadi Uncle cakap makan minum isteri, duit belanja dapur. Okey. Ingat, belanja dapur ni bukan setakat isteri yang dapat makan, tapi anak pun dapat makan, suami pun dapat makan. Okey. Itu adalah salah satu nafkah, okey. Yang kedua adalah ini yang jarang kena bagi oleh suami. Duit belanja diri. Okey. Duit belanja diri ini yang selalu jarang dibagi. Okey. Duit belanja diri ini sebenarnya memang bergantung kepada pendapatan si suami, kemampuan si suami. Okey. Yang ketiga, rumah yang selesa. Yang Uncle confirm memang kamu kena sediakan tempat tinggal. Ada kemungkinan ada yang bilik sewa, mungkin ada yang tempat tinggal menumpang rumah rumah mentua. Ini kebanyakan yang berlaku. Apakah kategori rumah yang selesa nih dari segi memberi nafkah? Rumah yang dikategorikan selesa mengikut undang-undang adalah untuk tinggal dengan aman dan memudahkan isteri membuka auratnya tanpa individu, bukan mahram. Ini yang dikategorikan tempat tinggal yang selesa bagi isteri. Senang si isteri itu buka aurat. Okey. Okey, dari Puan Masira dan Syekh. Ada persoalan Puan Masyirah? Tiada? Okey, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jelas. Thank you. So, Uncle teruskan. So, ini yang ketiga. Yang ketiga ni ramai yang keliru. Memang ada bagi rumah, kadang-kadang memang ada bagi bilik sewa, tapi dia punya isu adakah si isteri tu boleh buka aurat dengan selesa tanpa ada orang yang bukan mahram. Okey? So, itu isunya. Kadang-kadang kebanyakan orang tumpang rumah mentua. Isu dia kebanyakan ada orang yang tidak mahram bagi si isteri, terutamanya ipar duai. Kita tahu bapak mentua tu dia mahram. Dia dikira mahram muabbad. Okey, ini kena tahu juga. Semua orang kena tahu bapak mentua, mama mentua merupakan mahram muabbad. Apa maksudnya? Dia adalah menjadi orang yang diharamkan bernikah seumur hidup biarpun kamu telah bercerai-berai. So, maksudnya bolehlah kamu buka aurat depan bapak mentua, tiada hal. Sebab dia haram dikahwini. Tetapi ipar haram. Okey? So, inilah isu yang selalu berlaku bila kamu kasih tinggal bini kamu di rumah ibu bapa kamu yang ada adik-beradik lelaki kamu, ataupun ada adik-beradik perempuan kamu yang suami dia pun tinggal sekali. So, itu bukan mahram terhadap si isteri. Jadi, dia nak boleh buka aurat. Itu isunya. Tapi, kebanyakan orang buka siapapun. Jadi, kena tahu kamu punya batas aurat. Okey? Yang keempat, ubat-ubatan. Ini pun insya-Allah kebanyakan suami-suami memang bagilah bawa bini pergi klinik. Walaupun banyak juga yang isteri ni pergi klinik atau hospital sendiri. Tapi Uncle percaya kebanyakan suami yang pasal ubat-ubatan ni memang bagilah. Yang kebanyakan yang terkeliru adalah membagi duit belanja diri secara tunai, itu yang selalu miss. Okey? Terutamanya isteri yang berkerjaya. Ini lagi selalu kena culas oleh si laki bagi duit belanja. Apakah yang kelima tu? Kelima adalah pakaian baru. Sekurang-kurangnya 2 persalinan dalam setahun lah. Okey? Sekurang-kurangnya. Jangan pula kamu tahu sudah Uncle cakap, dalam undang-undang 2 baju saya setahun. Tidak lah macam gitu kan. Actually ini sekurang-kurangnya. Termasuklah pakaian dalam, telekung, tudung, kasut, dan lain-lain. Maksudnya pakaian si bini, segala tudung dia apa semua tu, itu merupakan nafkah yang wajib kamu ataupun suami berikan kepada si isteri. Hal ini berarti seorang suami wajib menanggung semua nafkah dan perbelanjaan perkahwinan. Okey, maksudnya di dalam rumah tangga tu. Jika isteri bekerja, janganlah sekali-kali mengambil
ringan isu ini. Oke. So Uncle mau bagi tahu, kalaulah orang cakap imam tersohor ataupun ustadz yang tersohor pun mengatakan haram bagi si suami mengarahkan untuk membayar bil-bil dalam rumah. Oke, Uncle pun kalau kamu nampak di FB, Ustadz Azhar Idrus pun ada mempost bahwasanya haram bagi seorang suami itu mengarahkan istrinya untuk membayar bil dalam rumah tangga. Kecuali itu duit si suami, dia minta tolong bini dia bayar bil, itu lain cerita lah. So sekarang Uncle harap perkongsian Uncle mengenai nafkah istri ini jelas. Jangan terkeliru, kebanyakan orang cakap, aku sudah bagi nafkah bah, dapur berasap, aku sudah beli beras apa semua. Yang itu Uncle tidak nafikan juga nafkah, tetapi tidak merangkumi keseluruhan nafkah istri. That's why itulah kebanyakan isu di mahkamah syariah, senangnya istri itu memohon fasah ataupun taklik kerana si suami gagal memperuntukkan nafkah secara konsisten. Oke? Ingat, bukan tidak pernah bagi nafkah, tetapi tidak konsisten di dalam memperuntukkan nafkah istri semasa. That's why itu di mahkamah kita ada satu tuntutan dipanggil nafkah istri semasa. Apakah maksud tuntutan nafkah istri semasa? Yaitu memohon nafkah bulanan seorang istri. Selain daripada tuntutan nafkah istri semasa, di dalam undang-undang syariah juga ada memperuntukkan tuntutan tunggakan nafkah istri. Maksudnya di sini bagi suami yang gagal memperuntukkan nafkah kepada si istri di dalam tempoh perkahwinan. Contohnya kamu sudah kahwin 5 tahun. Baru tahun kelima tuh baru kamu tuh hege-hege bagi nafkah. Oke, Uncle mau beritahu, istri itu berhak di dalam menuntut tunggakan selama 5 tahun dia menjadi istri kamu disebabkan oleh kegagalan suami memberikan nafkah secara konsisten setiap bulan. Bayangkan. Oke? Terima kasih Uncle, tidak jemu ulang kaji sebut tentang nafkah kepada istri. Ya, sama-sama. Sebab Uncle mau share benda nih, banyak yang keliru pasal nafkah nih. Ada orang beranggapan apabila sudah beli barang dapur, itu sudah dianggap nafkah yang mencukupi bagi seorang istri. Padahal istri ini banyak keperluan dari segi belanja pribadi. Uncle bagi contoh, for sure zaman sekarang nih orang tetap akan bayar bil telefon, orang tetap akan beli barang keperluan melalui online. Contohnya seorang wanita tuh memerlukan pakaian dalam, mau beli baju, mau beli tudung, dan apabila dia keluar dia juga perlukan makanan, kan? Walaupun suami itu sudah beli barang dapur di rumah, sebagai seorang manusia biasa dia pun perlu ataupun ada keinginan untuk makan di luar. Contohnya mau makan yalah di restoran, di apa, semua itu merupakan keperluan pribadi. Oke? Jadi benda-benda ini janganlah terlepas pandang untuk dibekalkan, untuk diperuntukkan istri itu cash untuk bagi mereka. Kalaulah pada masa ini rate bagi seorang pembantu rumah boleh dikatakan RM1.000 dan ke atas. Jadi kamu kena fahamlah bagaimana kamu memberikan nilai nafkah cash itu terhadap si istri. Sedangkan pembantu rumah pun kita cover semua dia dengan makan minum dia, tempat tinggal dia, kadang-kadang pakaian pun kita belikan, segala apa orang cakap tuh, dorang punya alat-alat mandi pun kita sediakan. Ini pembantu rumah. Apakan lagi seorang istri yang orang cakap yang jadi kita punya bini, yang jadi tukang kasih lahir anak kita, yang jadi tukang kasih susu anak kita. Hendakkan kita meletakkan taraf nilai nafkah semasa dia tuh lebih rendah daripada seorang pembantu rumah. Oke? Bagilah nilai nafkah tu kalau boleh lebih tinggi daripada seorang pembantu rumah. Oke? Itu
yang biasa Uncle ambil kira semasa Uncle membuat tuntutan nafkah istri semasa di mahkamah syariah. Ini Uncle punya tips, okay? Walaupun tidak ada undang-undang yang menyatakan berapakah nilai yang sesuai yang sepatutnya dibayar oleh seorang istri, seorang suami kepada si istri. Memang tidak ada. Tapi dia bergantung kepada keperluan si istri. Keperluan si istri pula ni dia berbeza-beza mengikut taraf hidup. Macam yang Uncle biasa cakap lah. Bini cigu tidak akan sama dengan bini kerani. Bini kerani tidak akan sama dengan bini seorang tukang kebun. Sebab benda ni dia mengikut taraf hidup masing-masing. So, dia punya nafkah istri semasa pun dia bergantung kepada kemampuan ataupun corak kehidupan mereka tu. Jadi, seorang istri, kamu layak untuk buat tuntutan nafkah di mahkamah. Bukanlah Uncle mau kempen supaya kamu buat tuntutan di mahkamah. Tetapi seandainya kamu minta nafkah dengan suami, suami ini masih lagi keras kepala untuk memberikan nafkah secara konsisten, maka bolehlah kamu membuat tuntutan di mahkamah syariah. Para istri Sabahan sangat pengasihan, kata ustazah yang pernah saya ikut kelas fiqh beliau bila bercakap topik hak istri. Tidak kurang ada yang tidak tahu tempat untuk merujuk apa yang dihadapi. Mungkin bukan istri Sabahan lah, mungkin... Actually, Uncle rasa memang kebanyakan bukan lagi istri Sabahan. Kebanyakan istri-istri ini, mereka memang kasihan terhadap kemampuan si suami untuk bagi cash. Tapi sebenarnya, tindakan kamu yang kasihan itu adalah satu tindakan yang orang cakap macam kamu ludah ke langit. Kamu ludah ke langit, kena muka kamu sendiri. Sebab apa? Kesian itulah yang menjadikan kebanyakan suami-suami itu dia take for granted dalam memberikan nafkah. Jadi bila dia rasa terlampau ada banyak lebih duit, so suami ini pun mulailah untuk membelanjakan duit itu kepada perkara-perkara yang kamu sendiri tidak suka. Kan? Ada kadang-kadang suami itu sampai dia rasa dia mampu untuk berpoligami. Jadi, pikirlah sendiri, kan adalah lebih baik kamu dapatkan cash tu dan cash tu kamu laburkan balik kepada family. Kan? Jadi, kesian kamu tu biarlah kesian bertempat. Jangan kesian kamu tu menyebabkan suami-suami ini dia menjadi kepada satu habit di mana dia cakap, bini aku lagi banyak duit daripada aku nak payah bagi duit. So, dorang boleh membelanjakan duit itu kepada perkara-perkara yang orang cakap bukan yang kamu ingini. Okay? So, pastikan kamu mendapatkan hak kamu sebagai seorang istri. Uncle tidak pernah mau arah kamu untuk minta di luar kemampuan suami kamu. Sebab apa? Apabila seorang suami ini dia memberikan nafkah secara konsisten, bermaksud dia merupakan seorang suami yang bertanggung jawab. Seorang suami yang bertanggung jawab, dia sentiasa akan berusaha untuk meningkatkan dia punya ekonomi, dia punya peningkatan taraf hidup untuk keluarga dia. Assalamualaikum Uncle. Macam mana pula kalau isteri dah berkahwin baru, bekas suami dulu tidak konsisten bagi nafkah? Apa isu dia ni? Kalau kamu sudah kahwin baru, kamu minta lah sama laki baru. Ini kita cerita yang semasa. Kalau kamu rasa kamu mau tuntut sama bekas suami kamu, boleh, tidak masalah. Kan? So, sekarang ni, yang currently lo kita take care. Tapi, dalam undang-undang, kamu boleh tuntut kepada bekas suami kamu dalam tuntutan nafkah tertunggak. Tapi sebelum tu, kamu kena buat dulu nafkah edah lah. Okay? Supaya kamu boleh tahu nilai semasa kamu. Nilai nafkah semasa tu. Okay? So, Uncle faham tu maksud dia. Kamu macam mau tuntut kepada ex suami kamu. Boleh tuntut, tidak masalah. Tuntut sajalah. Yang paling penting suami kamu sekarang ni ada bagi nafkah kan tak? Nafkah yang Uncle maksudkan tadi ada 5 kategori tu. Jangan kamu ingat dia beli barang dapur je. Perlu ada
5 lah. Apa tadi 5 nafkah isteri itu? Yaitu makan minum isteri, duit belanja isteri, duit belanja cash, rumah yang selesa. Apa kategori rumah selesa? Kamu beli buka urat dengan selesa. Ubat-ubatan serta pakaian. Pakaian nih marangkumi lah semua, lipstick. Mungkin kamu punya pakaian dalam apa semua keperluan diri, kan? Itu merupakan nafkah. Apa yang terjadi, Uncle mau remind lagi balik. Kebanyakan suami dia tidak keliru. Apabila dia sudah bagi barang dapur dan dianggap itu sudah bagi nafkah. Actually itu memang nafkah pun, tapi baru orang cakap 1/5. So ada lagi 4/5 yang perlu kita bagi kepada istri kita. Dengan adanya info begini yang Uncle buat, moga para istri yang menjalani ujian rumah tangga dapat ilmu yang Uncle kongsikan berdasarkan pengalaman Uncle sebagai peguam syari'i. Ya, itulah yang Uncle harapkan. Sebab apa? Kebanyakan Uncle punya follower ni, Uncle faham. Bukan semua orang yang berkemampuan untuk mendapatkan konsultasi dengan orang yang profesional. Sebab kebiasaannya orang profesional ni apabila kamu mohon konsultasi, dia akan ada charge perkhidmatan. So, di sinilah ruangan Uncle untuk bagi ilmu, tips mengenai isu perundangan syariah ni secara percuma untuk semua follower Uncle ataupun viewer yang ada di Malaysia ni. Macam mana kalau isteri tu dia bekerjaya gaji lebih daripada suami? Apa yang macam mana? Maksudnya mau minta laki kan tak minta laki? Macam mana cara pembayaran nafkah? Sama saja pembayaran nafkah tu suami kena bagi si isteri mengikut kadar kemampuan dia. Maksud dia, bolehlah dia nak bayar rumah contohnya gitu. Tidak, mana boleh. Apabila kita seorang suami bernikah dengan seorang isteri, dia perlu menanggung kesemua keluarga dia. Melainkan si isteri sendiri ikhlas untuk cakap sama si suami. Dia cakap, ni ndak apa, saya bayar. Itu kira suami itu beruntung lah bila isteri dia sendiri yang mahu tolong bayar. So, maksudnya ada mutual understanding between suami dan isteri itu. Itu perkara yang berbeza. Dari segi undang-undang maupun hukum syarak, suami bertanggungjawab terhadap perbelanjaan keluarganya. Itu yang kita kena tahu definisi. So, kalau kita dapat suami isteri pun yang kaya daripada kita, seorang suami itu tidak boleh ambil kesempatan ataupun cuba mau cuci kaki dengan istrinya. Tapi seandainya kamu ada mutual understanding bahwasanya si isteri membenarkan kamu tidak bayar nafkah, semua tidak payah, itu adalah di luar daripada perbincangan kita pada hari ini. Sebab yang itu dia ada mutual understanding. Maksudnya ada sendiri si isteri itu yang enggan, yang memang dengan redha tanpa paksaan, rela hati untuk tidak diberikan nafkah. Itu adalah perkara yang berbeza. So, Uncle harap perkongsian Uncle pada hari ini memberi manfaat kepada semua wanita ataupun isteri. So, sebelum Uncle mengakhiri, Uncle akan bagi peluang kepada semua follower Uncle ataupun viewer yang pada hari ini untuk tanyakan apa-apa soalan mengenai perundangan syariah lah. Sama ada mengenai bab nafkah ataupun isu-isu syariah yang lain. So, Uncle bagi peluang, mungkin Uncle bagi 3 minit untuk mana-mana follower Uncle untuk bagi soalan. Mungkin ada isu yang mau diutarakan, so kita boleh share dalam live ni. Kita ambil isu dalam Telegram lah. Coba kita lo ada Telegram. Uncle ada satu Telegram group, di mana dalam Telegram group ni kamu boleh join untuk kamu bertanyakan soalan-soalan mengenai perundangan syariah. Di dalam Telegram ni pun, grup Telegram ni, Uncle ada sediakan beberapa e-book secara percuma. Kamu boleh download sendiri. E-book mengenai 7 jenis perceraian, 9 tuntutan selepas berlakunya perceraian, ikatan hibah maupun wasiat. E-book tu Uncle sudah sediakan di dalam tu.
So beberapa info-info mengenai Mahkamah Syariah, Uncle juga upload di dalam grup Telegram Sufyan Ismail soal jawab tu. Okay, so boleh join the group sebab yang ini kamu boleh, orang cakap tanyalah soalan tu 24 jam. Cuma Uncle akan jawab mengikut Uncle punya masalah. Okay, so boleh join the group supaya ada tempat kamu merujuk, terutamanya bagi isu-isu syariah di Mahkamah Syariah. So, okay, ada apa-apa soalan? Belum ada lagi apa soalan? Aku baca dari sini. Okay. Assalamualaikum, mau tanya, saya kahwin kampung, Okay. bawa umur, tiada surat pengesahan. 3 tahun perkahwinan saya mengandung. Kandungan 8 bulan saya nikah balik di MUIS. Adakah selepas sijil nikah sah saya keluar, bolehkah saya tukar nasab anak ni kepada binti suami saya? Okay. Boleh kan? Sekarang Uncle mau jawab boleh dan tidak boleh. Boleh apabila kamu membuat pengesahan nikah kampung kamu tu dulu. Tidak boleh jika kamu menggunakan pernikahan yang baru tersebut. So maksudnya kalau kamu berhajat untuk menasabkan anak yang di bawah perkahwinan kampung tu, apa tindakan yang perlu kamu buat adalah untuk mengesahkan perkahwinan kampung kamu tu. Disahkan dahulu. Seandainya perkahwinan tu mungkin tidak sah atau difarakkan oleh Mahkamah Syariah, pemfarakan perkahwinan itu bukanlah bermaksud anak itu tidak boleh dinasabkan kepada bapa kandungnya. So maksudnya di sini kamu perlu filekan dahulu permohonan mengesahkan perkahwinan kampung kamu first, and second case adalah untuk membuat permohonan nasab anak untuk dibin atau dibintikan kepada bapa kandungnya. So persoalan tadi, bolehkah dibin dan dibintikan bapa kandung? Boleh jika kamu membuat pengesahan nikah kampung kamu. Paling banyak soalan ditanya soalan ini. Bolehkah suami saya sepasang suami telah bercerai? Bolehkah suami itu bernikah dengan perempuan lain sebelum surat cerai keluar? Dan bolehkah berpoligami tanpa saya tahu isteri dia lah? Okay, first Uncle mau jawab pasal boleh nikah kah lepas habis edah? Jawapan dia boleh. Sama ada Jahin membenarkan nikah sebelum sijil. Suami bani bukan isteri. Ayalah, sama ada suami dibenarkan untuk nikah baru selepas habis edah, tapi sijil cerai belum keluar. Itu Uncle tidak pasti, itu kena tanya Jahin. Uncle rasa mungkin boleh, mungkin tidak boleh. Sebab benda ni Uncle kena rujuk dulu dengan Jahin. Sebab Jahin ni kadang-kadang dia ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Sebab contohnya kalaulah seorang suami itu dia cerai PCLM, maksudnya cerai, pengesahan cerai luar mahkamah, kebanyakan sijil cerai ini akan digantung sehingga dakwaan dibuat. Benda ni akan ambil masa bertahun. Jadi Uncle tidak pasti sama ada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah membenarkan pernikahan yang sijil cerainya belum keluar. Sebab dari segi hukum, memang suami ini boleh bernikah setelah habis edah. Dalam perceraian tu sebenarnya untuk bernikah suami ini boleh saya nikah hari ini cerai besok nikah. Cuma dari segi undang-undang syariah, apabila seorang suami telah bercerai, dalam tempoh edah tu dia ingin kahwin baru, dia kena buat satu permohonan poligami di Mahkamah Syariah. Itu isu undang-undang. Dari segi hukum syarak memang suami itu boleh nikah. Sebabkan seorang lelaki itu boleh bernikah 4. Cuma dari segi undang-undang dia, apabila dia ingin bernikah baru selepas bercerai dalam tempoh edah, perlu, wajib buat permohonan poligami. So, isu yang kedua Uncle mau jawab adalah, adakah boleh seorang suami itu berpoligami mengikut undang-undang tanpa pengetahuan si isteri? Jawapan dia tidak boleh. Sebab apa? Di dalam undang-undang syariah Malaysia, seorang lelaki jika ingin berpoligami wajib memaklumkan kepada isteri. Bukan minta kebenaran kan? Bukan mohon kebenaran, memaklumkan.
Maksudnya di sini, apabila dia buat permohonan poligami, surat permohonan mahkamah dia itu perlu disampaikan kepada isteri pertama. Pemakluman sahaja. Sama ada isteri setuju atau tidak setuju, itu belakang kira. Sebab mahkamah tidak memerlukan persetujuan si isteri. Tetapi mahkamah mengalu-alukan seandainya si isteri ingin membuat bantahan terhadap permohonan tersebut. Contohnya lah, apabila suami ini buat permohonan poligami, si isteri tidak bersetuju disebabkan suami dia rasa tidak mampu untuk berpoligami. Apakah contoh-contoh yang tidak mampu? Macam biasalah, duit tidak cukup, oke? Suami dia ni rupanya orang kencing manis, yang orang cakap awang susah mau berdiri, kan? Yang untuk isteri pertama pun susah mau dapat nafkah batin dia, apalagi isteri baru, kan? Nah, so benda-benda begini boleh buat bantahan di mahkamah syariah. So apabila hakim mengetahui bantahan si isteri itu logik dan memang orang cakap ada asasnya untuk ditolak permohonan tu, maka mahkamah akan menolak permohonan si suami untuk poligami. Tapi seandainya bantahan itu tidak relevan bagi mahkamah syariah, maka permohonan poligami itu akan diluluskan. Jadi, uncle nasihatkan kepada isteri-isteri, tidak payah mau teriak-teriak, tidak payah mau buat satu perkara yang membuta tuli. Contohnya mau serang ke isteri, bakal isteri laki ini kah, mau pergi buat pukul laki muka, tidak perlu. Jika dia ingin buat permohonan poligami dan kamu tidak setuju, kamu boleh buat bantahan di mahkamah syariah. Oke? So, mahkamah syariah akan mendengar bantahan tersebut. So kita jawab satu lagi soalan Telegram. Okay, ini soalan dari Telegram Sufyan Ismail. Kalau mau cari link dia, nanti kami always kasih link dia dalam page ni. Dan kalau mau masuk ke Telegram, type saja Sufyan Ismail Sesi Ilmu. Memang ada di situ. So nanti kalau ada soalan-soalan yang sempat untuk dijawab kita dalam akan sesi jawab. live, Ya, kita akan jawab tuh soalan. Kadang-kadang Uncle akan jawab juga dalam Telegram tuh. So, apa soalan seterusnya? Untuk makluman, proses perceraian saya kini di peringkat hakam. Mungkin nanti boleh explain apa tu hakam lah. Di mana masing-masing suami isteri diminta membawa hakam. Memandangkan kes saya telah banyak kali tangguh. Bolehkah saya menggunakan hikmat peguam syar'i? Okey. Isu hakam ni kita boleh gunakan peguam syar'i. Cuma dia punya beza antara kes hakam dengan cara biasa, di mana kebanyakan peguam akan menjadi peguam pemerhati terhadap perjalanan kes hakam tersebut. Sebab apa? Di dalam kes hakam, peguam syar'i tidak dibenarkan untuk interfere di dalam kes hakam tersebut. Tapi dia boleh jadi pegawai, peguam pemerhati, untuk supaya proses tu mengikut proceeding yang teratur. Maksudnya bolehlah kamu hire peguam, tapi kamu tidak boleh mengharapkan peguam tu untuk muncul di hadapan proses hakam tu. Dia tidak boleh. Okay? So, apakah dia cerai hakam? Cerai hakam ni adalah satu jenis cerai di mana apabila gagalnya perceraian persetujuan, dia akan dipanjangkan kepada cerai hakam. Okay? So, cerai hakam ni maksudnya dia satu proses lagi perceraian yang memerlukan persetujuan pihak hakam masing-masing. Okay? So, Uncle sudah jawab. Maksudnya boleh dapatkan juga hikmat peguam. Cuma peguam syar'i ini dia tidak akan interfere di dalam proses hakam tu. Dia akan cuma menjadi peguam pemerhati. Bagi dia menyenangkan anak guam dia tu tahu apakah proses-proses yang selanjutnya. Okay? So, tapi jangan bantulah. Kita akan bantu, tapi kita tidak boleh interfere dalam proses hakam tu lah. Macam di mahkamah, peguam tu masuk court ke apa. Tapi dalam hakam tidak boleh. Dia macam majlis sulu juga tu. Okay? Tapi dia boleh menjadi peguam pemerhati. So, ada soalan daripada live? Tiada? So, kalau tidak ada... So, sudah dikongsikan address chat tu?
Oke, Uncle sudah share link untuk Telegram group. So mana-mana yang berminat untuk mau tahu kah, mau belajar kah mengenai isu syariah, persoalan-persoalan kes-kes syariah khasnya untuk di negeri Sabah, amnya untuk Malaysia, bolehlah join Uncle punya group. Oke. So Uncle harap perkongsian ni membagi manfaat. Oke. Mungkin ada yang sekadar mau belajar, contohnya macam pelajar UIA tu kan. Yalah, Uncle tahu kamu masih student, mau sharing, ataupun ada lagi orang yang minat mau tahu mengenai isu ni, bolehlah kamu share ataupun kamu kongsikan kamu punya pengetahuan kepada rakan-rakan kamu yang terlibat dengan isu rumah tangga. Oke. So, jumpa lagi pada next live ataupun video. Uncle ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.